Kenyataan khianat Syahidan tak rujuk pada Najib. Syahidan sebaliknya merujuk kepada bekas Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad. Handset Parlimen menunjukkan anggota Parlimen Arau Syahidan Kasim tidak menyebut bekas Perdana Menteri Najib Razak dianggap khianat rakyat jika menolak Belanjawan 2021. Syahidan sebaliknya merujuk kepada bekas Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad. Semalam Malaysia Kini dan beberapa lagi media terkilap dengan melaporkan Syahidan menyifatkan siapa sahaja yang menolak Belanjawan 2021 termasuk kawasan saya dari Pekan Najib sebagai khianat rakyat. Berikut apa yang disebut Syahidan. Sesiapa sahaja yang menolak bajet ini termasuk kawan saya, bekas Menteri Kesihatan. Tolak bajet khianat rakyat, sebabnya rakyat sedang menunggu. Syahidan berkata demikian ketika Zulkifli beberapa kali cuba mencela perbahasannya di Parlimen semalam. Malaysia Kini memohon maaf atas kekilafan itu. Syahidan turut menjelaskan perkara itu di media sosialnya. Saya sebut bekas Menteri Kesihatan, bukan Pekan Menteri Kesihatan. Sebutan orang utara, bekai atau bekas. Mereka sudah mainkan cerita konon. Saya sebut pekan, katanya beralih ke perkongsian berita yang berikutnya. PAS tak kerjasama dengan UMNO jika tanpa bersatu, menurut Anwar. Perkembangan PRU 15. PAS menyatakan pendirian itu dengan jelas dalam Mesyuarat Mufakat Nasional lalu, kata Anwar, yang menjelaskan dakwaan UMNO tidak mendapat penghormatan dalam PN sebagai cerita rekaan. UMNO kini tidak lagi ada pilihan untuk bertanding dalam PRU akan datang, hanya bersama PAS sebagai sekutu. Seperti rancangan awal dahulu, menurut Setiausaha Agung BN Anwar Musa. Katanya ini memandangkan PAS bertegas bahawa UMNO mesti turut menjadi rakan sekutu dengan bersatu. Dalam kajian kita, UMNO dan PAS ada kekuatan sendiri dan memang boleh menang dalam PRU akan datang. Tapi tanya PAS, adakah PAS boleh menerima idea hanya UMNO dan PAS dan tinggalkan bersatu? Pilihan ini tidak wujud. PAS berpegang pada dasar UMNO. PAS dan bersatu hendaklah bersama, katanya dalam tamu bual bersama Ketua Penerangan UMNO, Syahril Hamdan, malam tadi. Anwar mendakwa PAS menyatakan pendirian itu dengan jelas dalam Mesyuarat Mufakat Nasional MN Rabu lalu. Selepas kerjasama antara UMNO dan PAS membuahkan kemenangan di beberapa PRK selepas PIU 2018, kedua parti itu memeterai kerjasama Mufakat Nasional pada September 2019. Para penganalisis politik malah berpandangan jika UMNO dan PAS berganding bahu dalam PRU akan datang, mereka mampu menyingkirkan bersatu yang diketuai Muhyiddin Yassin dan merampas Putrajaya. Bagaimanapun, PAS kini merupakan antara ahli Perikatan Nasional Gagasan Bersatu. Usaha turut dilakukan untuk membawa bersatu dalam Mufakat Nasional secara rasmi. UMNO bagaimanapun dilihat berselisih dengan bersatu apabila parti itu mendakwa tidak mendapat layanan dan penghormatan sewajarnya sebagai parti terbesar dalam gabungan PN yang membentuk kerajaan persekutuan. Pun begitu, kata Anwar, naratif itu adalah rekaan semata-mata. Itu cerita rekaan. Separuh daripada kabinet adalah daripada PN. Apa benda yang kita buat dalam kerajaan kita boleh buat dan kita boleh ambil tanggungjawab. Tapi mengapa nak reka cerita? Kita tak dilayan dengan baik. Soalnya, menurut Anwar, UMNO telah menerima struktur kabinet tersebut ketika menyertai kerajaan pada Mac. Justru dia mempersoalkan mengapa suara tidak puas hati timbul selepas itu.
Dia turut menyifatkan UMNO ada kala terperangkap dengan superiority kompleks tinggi diri dan lupa bahawa ia tewas pada PRU lalu. Dia berkata keputusan untuk bekerjasama dengan Bersatu adalah keputusan bersama parti itu dalam usaha untuk menolak kerjasama dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim dan DAP. Berkenaan jawatan timbalan Perdana Menteri daripada UMNO pula, dia berkata parti itu harus jelas sama ada tuntutan itu dibuat mewakili parti atau kepentingan individu tertentu. Soalnya, apakah UMNO mahu Muhyiddin mungkir janji untuk tidak melantik pemimpin yang berdepan tuduhan rasuah di mahkamah dalam kerajaan, atau apakah ia mahu mengabaikan pendirian Presiden Ahmad Zahid Hamidi untuk membersihkan namanya di mahkamah? Kalau tak mahu semua itu, begitulah demikian, katanya. Dalam perkongsian berita yang terakhir, ugutan Menteri Kewangan tiada asas sama sekali, kata Dr. Mahathir. Ulasan perbahasan belanjawan 2000 tidak diteruskan, ekoran PRU pada 1999. Tetapi selepas itu kerajaan baru mendapat kelulusan Dewan Rakyat untuk peruntukan awal bagi memastikan pentadbiran tidak terganggu. Tidak ada asas sama sekali untuk Menteri Kewangan dan mana-mana pemimpin kerajaan untuk mengugut ahli-ahli parlimen untuk menyokong belanjawan 2021 di atas alasan jika belanjawan itu ditolak, penjawat awam dan frontliners tidak akan menerima gaji, pencen dan allowance. Ini tidak benar sama sekali. Semasa saya Perdana Menteri pada tahun 1999, belanjawan 2000 yang telah dibentangkan dalam bulan Oktober tidak diteruskan perbahasannya kerana Parlimen telah dibubar pada bulan November tahun tersebut pada PRU 10 diadakan. Setelah pilihan raya selesai, kerajaan dengan mandat baru telah mendapat kelulusan Dewan Rakyat untuk peruntukan awal bagi perbelanjaan kerajaan untuk 2 atau 3 bulan sementara menunggu persidangan khas belanjawan diadakan dalam bulan Februari 2000. Peruntukan awal ini memastikan perbelanjaan pentadbiran tidak terganggu dan gaji, pencen serta allowance penjawat awam tidak terjejas. Peruntukan ini juga termasuk pembayaran untuk peruntukan tambahan yang lain, sama ada untuk kementerian-kementerian ataupun untuk memudahkan kehidupan rakyat. Dalam konteks ini, Menteri Kewangan dan lain-lain pemimpin kerajaan amatlah tidak bertanggungjawab dengan mengeluarkan kenyataan berbau ugutan yang jelas bertujuan untuk menekan ahli-ahli parlimen untuk meluluskan belanjawan 2021, walaupun ia adalah belanjawan yang banyak kekurangan dan keburukannya. Kenyataan itu secara langsung bertujuan mengekang ahli-ahli parlimen dari melaksanakan tanggungjawab untuk memastikan belanjawan itu adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan kepentingan parti politik yang memerintah. Berdasarkan kenyataan Menteri Kewangan dan pemimpin kerajaan yang lain, jika belanjawan itu ditolak, rakyat dan penjawat awam akan menderita akibat dari sikap ahli-ahli parlimen yang menolak belanjawan 2021. Jika itulah pendirian Menteri Kewangan dan pemimpin kerajaan, ia bermakna ahli-ahli parlimen perlu memberi blank cek dan menyokong untuk kelulusan belanjawan tersebut, walaupun terdapat kecacatan yang nyata di dalamnya. Saya berharap Menteri Kewangan dan pemimpin-pemimpin kerajaan yang di dalam keresahan, kehilangan kuasa berhenti dari mengeluarkan kenyataan yang tidak berasas, yang menakut-nakutkan rakyat semata-mata untuk kelangsungan politik mereka. Dr. Mahathir Mohamad ialah anggota Parlimen Langkawi dan bekas Perdana Menteri. Tulisan ini tidak semestinya yang mencerminkan pendirian Malaysia Kini. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa terus menyokong perkembangan channel ini dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.